wabarakatuh. Kami bertiga akan mempersembahkan 3 puisi tradisional Melayu iaitu syair, seloka. dan pantun. Jom saksikan. Sebelum kita saksikan video persembahan dengan lebih lanjut, mari saya terangkan secara ringkas apa itu puisi Melayu. Puisi Melayu merupakan bentuk pengucapan yang berirama dan dilahirkan melalui tanggapan yang penuh imajinatif dari seorang penulis atau penyair. Puisi Melayu boleh terbahagi kepada 2 kategori, iaitu puisi tradisional dan juga puisi moden. Puisi tradisional seperti pantun, syair, seloka, nazam, teromba dan gurindam. Manakala puisi moden pula ialah sajak sahaja. Baiklah, kita pergi kepada ciri-ciri puisi. Terdapat beberapa ciri-ciri puisi yang dapat kita lihat, iaitu yang pertama, puisi ni lebih kepada puisi tradisional lebih kepada memperlihatkan penggunaan bahasa yang lebih baik, ekspresif, kental dan mengandungi nilai keindahan serta menimbulkan rangsangan dan kesan kepada pengalaman dan perasaan. Seterusnya, ciri-ciri puisi ni dia mempunyai bentuk yang tertentu, iaitu seperti berkerat-kerat atau berurutan dalam baris yang sejajar. Seterusnya, puisi ini juga merupakan ungkapan kata dan bahasa yang dipengaruhi oleh unsur muzik, lagu, intonasi, kadensa, rentak, irama dan keharmonian bunyi. Yang terakhir, puisi ini digunakan dalam kehidupan seharian masyarakat sebagai pengajaran, hiburan, keramaian, ritual, keagamaan dan sebagainya. Mari kita tengok apa itu syair. Syair merupakan sejenis puisi berlagu yang berasal dari Parsi dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama kedatangan Islam. Syair disampaikan dalam bentuk rangkap dan menjadi kegemaran masyarakat Melayu lama. Syair Melayu mengandungi 4 baris serangkap dengan rima akhir yang sama, iaitu contohnya a ataupun boleh juga jadi i. Syair mengandungi 4 hingga 5 patah perkataan pada setiap baris. Tahukah kawan-kawan bahawa syair ini mempunyai 13 irama yang boleh dilagukan, antaranya irama dodoi, irama Siti Zubaidah, irama hiasan, irama batu belah dan banyak lagi irama yang boleh kita lagukan untuk pendengarkan syair ini. Syair yang telah saya pilih ialah syair Nasihat Ayah Bonda yang dipetik daripada buku teks Bahasa Melayu tahun 4 muka surat 58. Mari kita sama-sama saksikan syair yang telah saya sediakan. Nasihat diberikan untuk anak anda, iringan doa ayah dan bunda, sematkan semua di dalam dada agar selamat di mana berada. Di tepi koridor berhati-hati, bergurau di tangga bahaya menanti. Peraturan di padang harus diikuti, tiada cedera, ceria pasti. Kantin dan tandas usahlah leka, jika terjatuh kaki terluka. Kalau hindari tiada berduka, guru di sekolah semuanya suka. Syair nasihat ini mengandungi banyak nasihat terutamanya untuk anak muda. Jadi kita boleh katakan bahawa syair ini menggambarkan situasi nasihat yang diberikan oleh ibu bapa dan guru kepada anak-anak, khususnya dalam konteks sekolah. Pesanan dan doa daripada ibu bapa menjadi panduan kepada anak-anak agar sentiasa menjaga keselamatan diri dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Penulis ingin menyampaikan beberapa kepentingan seperti berhati-hati dan menjaga kelakuan di tempat awam seperti di sekolah, tandas, kantin dan padang supaya mereka dapat menjalani kehidupan yang selamat dan ceria.
Pemikiran utama dalam syair ini adalah kepentingan nasihat dan doa seorang ibu dan ayah dalam membimbing anak-anak ke arah keselamatan dan kesejahteraan. Perkara ini dapat dibuktikan pada rangkap pertama, yang mana kita tahu sifat semula jadi seorang ibu dan ayah itu yang sentiasa memberi nasihat dan berdoa untuk keselamatan anak-anak mereka. Oleh itu, kita sebagai anak hendaklah hayati dan ikuti setiap pesanan yang telah dititipkan. Pada rangkap kedua pula, antara nasihat yang diselitkan oleh ibu dan ayah ialah sentiasa berhati-hati di tepi koridor, kerana kita tahu bahawa di tempat yang berisiko seperti koridor dan tangga boleh mengakibatkan kita untuk cedera jika tidak berhati-hati. Seterusnya, pada rangkap ketiga, ibu dan ayah juga berpesan agar sentiasa mematuhi peraturan sesuatu kawasan tersebut. Contohnya, kita mestilah mematuhi peraturan sekiranya berada di padang. Contohnya, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam sesebuah permainan, contohnya dalam bola sepak dan sebagainya, untuk mengelakkan daripada berlaku kecederaan yang tidak diingini. Dalam syair ini juga mengandungi pesan moral, iaitu pesan moral yang pertama, prihatin dan keselamatan. Nasihat dalam syair ini mengingatkan agar tidak leka di tempat-tempat umum seperti kantin dan tandas kerana kecuaian boleh mengakibatkan kecederaan. Di samping itu, syair ini menekankan untuk sentiasa berhati-hati di tempat yang berpotensi membahayakan seperti tangga, koridor dan padang. Pesan moral yang kedua pula ialah mengenai nilai keamanan dan kesejahteraan. Keamanan menjadi fokus utama dalam syair. Kanak-kanak diingatkan untuk berhati-hati saat bermain untuk menghindari bahaya, kerana mengelakkan bahaya adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan fizik dan mental. Nasihat daripada ibu bapa dan guru merupakan panduan penting untuk anak-anak supaya keselamatan dan kesejahteraan mereka terjamin. Ini merupakan elemen fonetik dan fonologi yang terdapat dalam syair nasihat yang telah saya pilih. Ungkapan yang pertama, bergurau di tangga bahaya menanti. Perkataan yang telah saya pilih ialah gurau. Penyukuan dan penyebutan bagi perkataan gurau ialah gu dan rau. Merupakan diftong berbentuk au yang terdapat pada rangkap 2 baris 2. Seterusnya ialah kalau hindari tiada berduka. Perkataan yang kedua ialah kalau. Penyukuan dan penyebutannya ialah ka dan lau. Merupakan diftong berbentuk au yang terdapat pada rangkap 3 baris 3 syair nasihat. Elemen fonetik dan fonologi yang seterusnya dalam syair nasihat ini ialah kategori vokal rangkap, yang mana dapat kita tengok pada ungkapan yang pertama yang berbunyi iringan doa ayah dan bonda. Perkataan yang dipilih ialah doa. Penyukuan dan penyebutan bagi doa ialah do tambah a. Yang mana vokal rangkapnya ialah o dan e yang berada pada rangkap pertama baris kedua syair. Yang kedua, sematkan semua di dalam dada. Perkataan yang dipilih ialah semua. Penyukuan dan penyebutan bagi perkataan semua ialah se tambah mua, iaitu vokal rangkap yang mengandungi vokal rangkap u dan a yang berada pada rangkap pertama baris ketiga syair. Tiada cedera ceria pasti. Itu bagi perkataan seterusnya yang dipilih ialah ceria. Penyukuan dan penyebutan bagi perkataan ceria ialah ce tambah ria yang mengandungi vokal rangkap I dan A. Yang keempat, kalau hindari tiada berduka. Penyukuan dan penyebutan yang dipilih ialah perkataan tiada, iaitu tia tambah da, mengandungi vokal rangkap yang sama iaitu I dan A. Slide yang berikutnya akan memaparkan senarai kata pinjaman yang telah saya analisis dalam syair tersebut. Yang pertama merupakan kata pinjaman bagi bahasa Arab. Terdapat perkataan nasihat, doa,
yang mana dalam bahasa Arab juga disebut sebagai doa. Dan yang ketiga ialah selamat, yang mana saya telah senaraikan perkataan ini yang terdapat pada rangkap yang keberapa dan juga baris keberapa. Slide berikutnya merupakan analisis kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Yang pertama, ada perkataan bahaya yang terdapat pada rangkap kedua, baris kedua. Perkataan bahaya dalam bahasa Sanskrit juga disebut sebagai bahaya. Yang kedua ialah perkataan tangga. Yang ketiga, padang. Yang keempat, cedera. Yang kelima, duka. Yang keenam, guru dan juga suka. Perkataan duka dan juga suka dieja dengan menambah konsonan H jika dalam bahasa Sanskrit. Apabila ditukarkan ke dalam bahasa Melayu, maka konsonan H itu secara tidak langsung hilang bagi menyesuaikan bunyi penyebutan bagi masyarakat Melayu. Berikut merupakan senarai kata pinjaman daripada bahasa yang berbeza. Yang pertama ialah perkataan ayah, merupakan kata pinjaman bahasa Tamil. Perkataan ayah dalam bahasa Tamil dieja dengan ejaan A-Y-Y-A, iaitu ayah. Seterusnya perkataan koridor dan juga kantin yang merupakan kata pinjaman bahasa Inggeris. Yang terakhir kita ada perkataan sekolah. Sekolah merupakan pinjaman daripada bahasa Portugis, yang mana dalam bahasa Portugis sekolah dikenali sebagai escola. Elemen fonetik dan fonologi yang seterusnya terdapat dalam syair nasihat ialah konsonan rangkap. Mari saya tunjukkan elemen yang terdapat dalam ungkapan yang pertama, iaitu iringan doa ayah dan bunda. Yang mana perkataan iringan itu terdapat konsonan rangkap NG, dan penyukuan dan penyebutannya ialah I tambah ri tambah ngan, iringan, yang berada pada rangkap pertama baris kedua. Seterusnya, guru di sekolah semuanya suka. Perkataan semuanya itu mengandungi konsonan rangkap NY, atau kita boleh sebutnya sebagai nya. Penyukuan dan penyebutan bagi perkataan semuanya ialah se tambah mua tambah nya, yang berada pada rangkap pertama baris ketiga syair. Baiklah, kita beralih kepada puisi tradisional iaitu pantun. Pantun ini merupakan antara puisi tradisional masyarakat Melayu yang telah wujud sejak zaman berzaman lagi. Pantun ini dia mengandungi 4 baris rangkap, 4 perkataan sebaris dan mempunyai rima iaitu AB, AB. Setiap rangkap pantun ini juga terbahagi kepada 2 iaitu rangkap pembayang dan juga rangkap maksud. Baiklah, ini adalah lirik bagi pantun nasihat yang diselenggara oleh Harun Matfi'ah. Mari kita saksikan puisi tradisional iaitu pantun. Baiklah, dengarkan ya kami berpantun. Pantun ini pantun nasihat. Ada kolam, ada parit, tempat orang sembahyang raya. Tengah malam bulan terbit, bintang sebiji membawa cahaya. Air surut memungut bayam, sayur diisi di dalam kantung. Jangan diikut resmi ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Anak itu anak kecil, anak berbah, telur tempat. Yang dikandung habis terkecil, yang tidak haram dapat. Ambil golok di atas ciwan, hendak berakit kepala kedah. Usah digolok, sarang tuan, badan sakit sesak tak sudah. Terusnya kita pergi kepada pemikiran yang terdapat pada pantun nasihat ini. Bagi rangkap pertama,
dalam pantun nasihat ini, pengarang dia menjelaskan tentang sikap suka tolong-menolong atau membantu seseorang yang berada dalam kesusahan dan kesulitan. Sebagai contoh, pantun pada baris maksud iaitu seperti sebiji bintang yang menyinari langit gelap pada waktu malam untuk membantu arah perjalanan manusia. Kat sini ni dia nak cerita yang sebiji bintang tu dia menyinari langit gelap untuk membantu arah manusia ni berjalan memandu pada waktu malam. Apabila kita membantu mereka yang dalam kesusahan secara langsung, hal ini dapat membantu mereka untuk memudahkan urusan mereka. Seterusnya, bagi rangkap kedua, pantun nasihat ni dia menasihati supaya kita janganlah suka untuk membuat kecoh ataupun mengheboh satu perkara di khalayak ramai apabila berhadapan dengan perkara yang kecil maupun sesuatu perkara. Hal ini kerana sikap tersebut merupakan antara cerminan diri sendiri yang tidak baiklah untuk kita tunjuk kepada khalayak ramai. Jadi sepatutnya kat sini ni kita ni janganlah suka untuk membuat kecoh walaupun kita berhadapan dengan sesuatu yang besar ataupun sesuatu yang tidak penting untuk kita nak hebohkan pada orang ramai. Seterusnya kita pergi kepada rangkap ketiga dalam pantun nasihat ini. Bagi rangkap ketiga, pengarang dia menceritakan tentang seseorang yang melakukan sesuatu perkara yang tidak baik pasti akan mendapat balasan atas tindakan yang dilakukan tersebut. Maka apabila sudah berlaku, menyesal sudah tidak ada guna lagi pada ketika itu. Contohnya, seperti perbuatan yang memusnahkan sarang tebuan akan menyebabkan badan sakit akibat daripada sengatan tebuan tersebut. Jadi dekat sini ni, kita seharusnya elakkanlah daripada melakukan sesuatu yang tidak baik ataupun perkara yang akan mendatangkan akibat yang buruk kepada diri kita sendiri. Dan perbuatan tersebut sangatlah salah kerana dia sangat tidak bagus untuk dilakukan dan perbuatan tersebut akan memberi impak yang besar kepada diri kita sendiri. Dan bagi rangkap yang terakhir iaitu rangkap keempat, sikap tamak akan membawa kepada kerugian yang berganda kerana sesuatu yang telah sedia ada mungkin akan rosak dan sesuatu yang dihajati tak semestinya akan kesampaian. Jadi dia menjelaskan tentang sikap tamak ni akan membawa kepada kerugian yang berganda kerana apabila sesuatu yang kita inginkan tu tidak semestinya kita akan dapat. Dan apabila kita ni bersikap tamak untuk mendapatkan sesuatu benda, maka ia akan menjadikan kerugian yang berlipat ganda kerana sesuatu yang kita dapat tu kita tidak menghargai akan menyebabkan perkara tersebut mungkin akan rosak ataupun kita tidak dapat apa yang kita nak, iaitu apa yang kita hajati tu tidak akan kesampaian akibat daripada sikap tamak yang berlebihan. Kita pergi kepada nilai dalam pantun nasihat ini. Nilai yang pertama, manusia yang berguna haruslah menolong sesiapa yang berada dalam kesusahan atau kesulitan dalam hidup. Seterusnya, sikap buruk yang suka menghebohkan sesuatu perkara akan menyebabkan sikap peribadi mereka terlihat buruk. Akibat daripada mereka ni sering menghebohkan sesuatu perkara yang tidak perlu mereka hebohkan, menyebabkan sikap peribadi mereka ni kelihatan buruk di mata khalayak ramai. Dan yang akhir sekali, seseorang yang melakukan pekerjaan tanpa berfikir baik buruk akan menyebabkan kesusahan suatu hari nanti. Apabila dia lakukan sesuatu tanpa berfikirkan perkara yang baik dan yang buruk, akan menyebabkan nanti suatu hari nanti kesan daripada perbuatan dia akan membawa balik kesusahan kepada diri dia sendiri pada suatu hari nanti. Dan yang terakhir, pengajaran. Pengajaran daripada pantun nasihat ini ialah yang pertama, kita haruslah sentiasa menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan
supaya dapat menggembirakan hati mereka di samping mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Bila kita menghulurkan bantuan kepada sesiapa yang sesiapa yang berada dalam kesusahan, secara langsung kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Dan yang terakhir, kita wajarlah berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak supaya perkara yang tidak diingini dan berbahaya dapat dielakkan. Apabila kita berfikir dulu sebelum melakukan sesuatu perkara, maka perkara ini dapat mengelakkan kita daripada sesuatu yang tidak diingini. Contohnya, bila kita ingin memberikan nasihat kepada seseorang, kita seharusnya fikir dulu ayat yang perlu kita gunakan supaya perkataan yang kita gunakan itu tidak mengguris hati seseorang. Baiklah, kita beralih kepada elemen fonetik dalam pantun nasihat. Terdapat beberapa elemen fonetik dalam pantun ini, iaitu yang pertama, pada rangkap 1 baris pertama, iaitu ada kolam ada parit. Kolam merupakan kata pinjaman bagi bahasa Sanskrit dan penyebutan bagi perkataan ini ialah kolam. Yang seterusnya, rangkap 1 baris kedua, iaitu tempat orang sembahyang raya. Orang dan sembahyang merupakan konsonan rangkap, iaitu NG. Dan penyebutan bagi orang dan sembahyang ialah orang dan sembahyang. Seterusnya, rangkap pertama baris ketiga, tengah malam bulan terbit. Perkataan tengah iaitu merupakan kategori konsonan rangkap, iaitu NG, iaitu penyebutan bagi perkataan ini ialah tengah. Dan yang terakhir, rangkap pertama pada baris 4, iaitu bintang sebiji membawa cahaya. Perkataan bintang dan cahaya merupakan antara kategori bintang, iaitu konsonan rangkap, manakala cahaya ialah kata pinjaman bagi bahasa Sanskrit. Penyekuan bagi bintang ialah bintang, BINTANG, dan cahaya, cahaya. 3 suku kata. Baiklah, kita pergi kepada rangkap kedua baris pertama, iaitu air surut memungut bayam. Perkataan air merupakan vokal berganding, iaitu AI. Penyukuan bagi perkataan ini ialah air. Seterusnya, perkataan memungut. Perkataan memungut ini merupakan konsonan rangkap, iaitu NG. Penyukuan bagi perkataan ini ialah memungut. Seterusnya, rangkap kedua baris kedua, iaitu sayur diisi di dalam kantung. Perkataan kantung merupakan kategori dalam konsonan rangkap, iaitu NG. Penyukuan bagi perkataan kantung ini ialah KN, kantung. Pada rangkap kedua baris ketiga, iaitu jangan diikut resmi ayam. Perkataan jangan dikategorikan dalam konsonan rangkap, iaitu NG. Penyukuan bagi perkataan jangan ialah ja dan ngan. Rangkap kedua baris keempat, iaitu berterus sebiji riuh sekampung. Perkataan sekampung merupakan konsonan rangkap, iaitu NG. Penyukuan bagi sekampung ialah sekampung. Kita pergi kepada rangkap ketiga baris yang pertama, iaitu anak indung, anak ketitit. Perkataan indung merupakan kategori dalam konsonan rangkap, iaitu NG. Penyukuan bagi indung ialah indung. Dan pada rangkap ketiga, baris ketiga, iaitu ungkapan yang dikandung habis tercicir.
Perkataan yang merupakan konsonan rangkap NG, sama seperti perkataan dikandung dalam kategori konsonan rangkap. Penyukuan bagi kedua-dua perkataan ini ialah yang dan dikandung. Pada rangkap ketiga, baris yang terakhir, iaitu ungkapan yang dikejar haram tak dapat. Perkataan yang merupakan konsonan rangkap iaitu NG, manakala perkataan haram merupakan kategori kata pinjaman daripada bahasa Arab, iaitu daripada bahasa Arab. Penyukuan bagi perkataan ini ialah ha dan ram. Kita beralih kepada rangkap yang terakhir, iaitu rangkap keempat. Ungkapan bagi baris pertama iaitu ambil golok di atas puan. Terdapat perkataan puan yang merupakan kategori dalam vokal berganding, iaitu you are. Penyukuan bagi perkataan puan ialah puan. Seterusnya, rangkap keempat baris kedua. Ungkapan bagi rangkap ini hendak berakit ke Kuala Kedah. Perkataan Kuala merupakan kategori dalam vokal berganding, iaitu you are. Penyukuan bagi perkataan Kuala ini ialah Kuala. Seterusnya, rangkap keempat baris ketiga, iaitu ungkapan usah dijolok sarang tebuan. Terdapat dua perkataan, iaitu sarang dan tebuan. Perkataan sarang dikategorikan dalam konsonan rangkap, iaitu NG, manakala perkataan tebuan merupakan vokal berganding, iaitu you are. Penyukuan bagi perkataan sarang iaitu sa dan rang, manakala penyukuan bagi tebuan ialah tebuan. Baiklah, itu saja antara elemen fonetik dan fonologi dalam pantun nasihat saya. Baiklah, saya akan sambung pembentangan pada kali ini dengan puisi tradisional Melayu, iaitu sloka. Sloka ini berasal dari bahasa Sanskrit, iaitu shloka, dan sloka ini merupakan puisi Melayu tradisional yang paling tua dalam kesusasteraan Melayu. Sloka ini bermaksud berseloroh atau berjenaka sambil menyindir. Sloka ini juga dipercayai datang ke alam Melayu bersama-sama dengan perkembangan agama Hindu di Asia Tenggara. Justru itu, sloka ini lebih merupakan pepatah, bidalan ataupun perumpamaan yang mengandungi unsur jenaka, gurau senda, olokan, ejekan dan sindiran yang memberi pengajaran dan teladan kepada pembaca. Aduhai malang Pak Kaduk, ayamnya menang kampung tergadai. Ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Hai mudi menongkah surut, hilir menongkah pasang. Ada isteri dibunuh, nyaris mati oleh tak makan. Masa berlayar, kematian angin. Tahu di labuh, bayu berpupur. Ada rumah bertandang duduk. Aduhai malam Pak Kaduk. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Sifat sloka Pak Kaduk.
di mana Seloka Pak Kadut ni merupakan sebuah puisi yang bebas, di mana dari segi bentuk, seloka ini tidak mengikut bentuk puisi yang terikat seperti pantun ataupun syair. Ia juga lebih bebas dan dalam penyusunan baris dan iramanya, dengan gaya penyampaian yang bersifat naratif tetapi masih mengekalkan unsur puitis melalui pengulangan fasa. Sifat Seloka Pak Kadut ini juga mempunyai 7 hingga 9 suku kata dalam setiap baris. Rima akhirnya terdiri daripada A, B, C, C, D, E, C, C. Setiap baris Seloka Pak Kadut ini mengandungi mesej atau cerita yang mendalam dan biasanya terdiri daripada beberapa baris yang diungkapkan dalam nada sinis dan juga sindiran. Jenis Seloka Pak Kadut. Seloka ini tergolong dalam jenis seloka hiburan dan juga jenaka, tetapi terselit juga unsur sindiran, di mana ia memberi gambaran satira terhadap seseorang iaitu Pak Kadut yang digambarkan sebagai seorang yang kalah dalam kehidupan walaupun menang dalam pertandingan sabung ayam. Melalui sindiran halus, seloka ini memberi pengajaran tentang kebijaksanaan akibat ketamakan dan keputusan yang salah. Seterusnya, saya akan terangkan pemikiran yang terdapat dalam Seloka Pak Kadut, di mana pemikiran utama yang ingin disampaikan melalui seloka ini adalah pada watak Pak Kadut itu sendiri, iaitu jelas menunjukkan bahawa Seloka Pak Kadut ini mengkritik dan menyindir akan perilaku Pak Kadut yang bersikap negatif. Sikap yang melakukan kerja haram seperti perjudian, Pak Kadut menang dalam pertandingan sabung ayam. Tetapi dengan kebodohan dirinya, dia kehilangan kampungnya. Ini secara langsung tidak mendapat keuntungan, malahan kerugian akan menimpa kehidupannya. Ini menunjukkan bagaimana kemenangan sementara atau keuntungan tidak bermakna jika tindakan kita tidak berlandaskan kebijaksanaan dan pertimbangan yang betul. Daripada watak negatif Pak Kadut yang cuba disampaikan dalam seloka ini, jelas penulis cuba untuk memberikan didikan di sebalik unsur kritikan tersebut. Pemikiran yang seterusnya adalah dalam baris ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Menunjukkan gambaran Pak Kadut yang tidak pandai menghargai makanan yang ada sehingga menanggung kelaparan kerana membuangnya. Watak Pak Kadut menunjukkan seseorang yang suka membazir dan tidak menghargai makanan. Sikap manusia yang bertindak secara melulu ini seperti Pak Kadut hendaklah diambil pengajaran supaya tidak mendapat bahana daripada perbuatan tersebut. Hal ini juga dapat dilihat dengan jelas dalam frasa ada isteri dibunuh. Frasa tersebut juga menunjukkan perbuatan Pak Kadut ini melulu, iaitu membunuh isterinya. Sikap yang sepatutnya ialah berfikir panjang akan akibat tamak dan menginginkan harta dengan cepat, dan kita perlulah melakukan perkara yang berfaedah. Pengarang juga mengkritik sikap individu yang tidak merancang perjalanan terlebih dahulu. Buktinya, Pak Kadut menghadapi nasib malang apabila mengayuh perahu dalam frasa mudik menongkah surut, hilir menongkah pasang. Jika Pak Kadut merancang perjalanannya sebelum berlayar, sudah pasti perjalanannya berjalan dengan lancar. Keseluruhan isi seloka Pak Kadut ini menyindir dengan sinis tentang sikap sebahagian daripada masyarakat Melayu yang bersikap negatif. Banyak kelemahan yang wujud di dalam kehidupan seharian mereka. Watak Pak Kadut ini hanyalah seorang yang mewakili sikap keturunan Melayu yang perlu diberi teguran supaya mengubah sikap yang betul.
Ini merupakan elemen fonetik dan fonologi yang saya jumpa dalam sloka yang saya analisis, iaitu yang pertama ialah pada rangkap 1, baris 1 dan juga baris 2, di mana ungkapan ataupun perkataan yang saya jumpa adalah aduhai malam pak kaduk dan juga ayamnya menang kampung tergadai. Kedua-dua ungkapan tersebut dikategorikan dalam diftong berbentuk AI, iaitu pada penyekuan aduhai dan juga tergadai. Pada rangkap 2 baris 1 pula, saya telah jumpa ungkapan hai mudik menongkah surut, iaitu dikategorikan juga dalam diftong berbentuk AI dan penyekuannya adalah hai. Pada rangkap 3 baris 2, ungkapan sauh dilabuh bayu berpuput juga dikategorikan sebagai diftong berbentuk AU dan penyekuannya adalah sa dan juga Pada rangkap 1, baris 1 dan juga baris 2, terdapat ungkapan yang dikategorikan sebagai konsonan rangkap, iaitu malang, ayamnya, menang, kampung, dan konsonan rangkapnya adalah NG dan juga NY. Penyekuan perkataan tersebut adalah malang, ayamnya, menang dan juga kampung. Seterusnya, masih juga dalam rangkap 1, iaitu baris keempat, awak pulang ke buluran, iaitu dikategorikan sebagai konsonan rangkap NG. Penyekuan tersebut adalah pulang. Pada rangkap 2, baris 1 dan juga baris 2, terdapat juga ungkapan yang dikategorikan sebagai konsonan rangkap NG, iaitu menongkah dan juga pasang. Pada rangkap 2 baris 4, ungkapan nyaris mati oleh tak makan dikategorikan sebagai konsonan rangkap NY pada penyekuan nya dan juga res. Pada rangkap 3, baris 1 dan juga baris 3, terdapat ungkapan yang dikategorikan sebagai konsonan rangkap NG, iaitu penyekuan angin dan juga bertandang. Seterusnya pula adalah pada rangkap 1, baris 2, 3 dan juga 4, iaitu ungkapan tergadai dicurahkan ke buluran, iaitu dikategorikan sebagai imbuhan awalan, apitan dan juga akhiran. Penyekuan tersebut adalah tergadai, dicurahkan dan juga ke buluran. Pada rangkap 2 baris 3 pula, saya telah menjumpai ungkapan dibunuh, iaitu dikategorikan sebagai imbuhan awalan, dan pada rangkap 3 baris 1, saya telah menjumpai ungkapan kematian, iaitu imbuhan apitan. Penyekuannya adalah kematian. Ungkapan ini juga dikategorikan sebagai vokal berganding, iaitu pada rangkap 3 baris 1, penyekuannya adalah kematian. I dan juga A. Seterusnya pula adalah dari segi kata pinjaman, iaitu pada rangkap 3, baris 1 dan juga baris 2, ungkapan bayu, iaitu daripada bahasa Sanskrit, masa juga daripada bahasa Sanskrit. Rangkap 2 pada baris 3, ungkapan isteri juga daripada kata pinjaman bahasa Sanskrit, dan yang terakhir
rangkap 2 baris 4, ungkapan mati, kata pinjaman bahasa Arab. Sekian, itu saja dari perkongsian daripada kami. Kami berharap dengan sedikit sebanyak perkongsian ini dapat memberikan sedikit ilmu kepada sesiapa saja yang menonton video kami pada kali ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada kedua-dua pensyarah kami, iaitu Tuan Haji Amir Hamzah dan juga Encik Haji Cik Mansur, kerana memberikan tunjuk ajar untuk kami menyiapkan tugasan pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.